Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, kita teruskan kelas kita lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan. So, kalau kita tengok sini adalah kita ada 1, 2, 3, 4, 5 faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan. So, yang pertama kita tengok adalah faktor hujan. So, hujan, kalau kita tengok di sini, hujan yang lebat. So, seperti biasalah, air akan banyaklah. Hujan lebat, so menyebabkan kadar air, larian air permukaan tinggi. So, tenaga kinetik air menjadi tinggi. Dan hakisan permukaan juga akan tinggi. So, itu dari segi faktor hujan. Kemudian kita tengok di sini dari segi faktor yang kedua, iaitu tumbuhan. Tumbuhan dia ada dua yang boleh mempengaruhi hakisan permukaan. Yang pertama sekali adalah daun ataupun daun dan dahan pokok. Yang kedua kita tengok pada akar pokok. So, kita tengok dahulu yang pertama, daun dan dahan pokok. Dia akan menyebabkan cigatan silara ni tinggi. Cigatan silara ni tinggi bermaksud halangan kepada air hujan akan menyebabkan air hujan akan laju air hujan akan berkurangan. So, bila laju air hujan berkurangan, maka menyebabkan kurang hakisan percikan air hujan. Dan seterusnya hakisan permukaan akan berkurangan. Kurangkan hakisan permukaan. So, itu dari segi daun dan dahan pokok yang menghasilkan cigatan silara, iaitu halangan kepada air hujan yang menyebabkan laju air hujan berkurangan dan menyebabkan kurang hakisan percikan air hujan. Kesannya mengurangkan hakisan permukaan. Kita tengok juga dari segi faktor yang kedua, faktor tumbuhan, iaitu akar pokok. Akar pokok seperti biasa fungsinya dia mencengkam struktur tanah. So, struktur tanah menjadi kuat dan kesannya mengurangkan hakisan permukaan. Kita tengok daripada faktor yang ketiga, jenis tanah. So, jenis tanah adalah, kita tengok yang pertama adalah struktur tanah. So, struktur tanah sama ada di kumin yang besar ataupun kumin yang kecil. Jika kumin besar, bermaksud dia susah untuk dihakiskan. Bagi kumin kecil, biasanya dia adalah senang untuk dihakiskan. Kemudian kita tengok dari segi kadar susupan. Kadar susupan bermaksud kadar air meresap ke dalam tanah. So, jika kadar susupannya tinggi, so bermaksud air larian permukaan akan menjadi kurang. Contohnya adalah kalau kita tengok di tanah adalah pasir, so kadar susupannya adalah tinggi. So, maka larian air permukaannya akan berkurangan. Jika kadar susupannya adalah rendah, maka larian air permukaannya tinggi. Contohnya adalah lumpur. Okey, so kita tengok dari segi faktor yang keempat, aktiviti manusia. So, kita ambil yang paling senang lah, kita ingat aktiviti manusia. Contohnya pembalakan. So, menyebabkan pokok berkurangan. Kesannya cigatan silara juga berkurangan. Akar pokok mencengkam tanah pun berkurangan. Hakisan adalah tinggi. Bagi pembinaan ni, dia mendedahkan permukaan tanah. So, pembinaan mendedahkan permukaan bumi. So, dia terbuka kepada hakisan oleh angin, oleh air dan angin. So, maka hakisan akan menjadi tinggi. Dan yang faktor yang terakhir, faktor yang kelima, cerun. So, kalau kita tengok di sini, cerun adalah curam. So, jika cerun adalah curam, larian air permukaan tinggi, hakisan adalah tinggi. Hakisan permukaan tinggi.
Jika curusnya adalah landai ni, dia landai. So larian air permukaan dia rendah, hakisan permukaan tanah menjadi rendah. Itu adalah 5 faktor yang kita bincangkan yang mempengaruhi hakisan permukaan. Itu terima kasih.